أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Nah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak berapa lama lagi, sekitar sebulan lebih kita akan sambut Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang bawa segala rahmat kepada kita dan segala kebaikan kepada kita. Untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab bulan Ramadan ini dia Tuhan tak beri pada umat-umat dulu, tak ada. Umat Nabi Muhammad yang boleh terima kebaikan bulan Ramadan. Walaupun kita kata bulan dalam zaman orang Arab ni ia 12 bulan dah, pada awal lagi, pada mula-mula belum daripada Allah SWT nak menjadikan dunia ni atau alam ini, bulan 12 bulan dah sedia, dah ada dah. Nasib sondan bukan zaman Nabi kita tak, zaman dulu pun ada. Tapi hanya bulan Ramadan ini difardukan puasa pada zaman Nabi kita. Bulan Ramadan ini ada dah, zaman dulu pun ada dah bulan Ramadan. Bukan baru timbul zaman Nabi kita tak bulan Ramadan ni, tapi difardukan puasa di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pada umat Nabi Muhammad ni, Ramadan ni di bulan biasa, tak ada lebih pada. Bila sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan pilih dalam 12 bulan tu, bulan Ramadan suruh kita puasa sebulan dan ibadah yang sangat banyak, sangat besar pada Ramadan. Kemudian satu rahmat yang Allah SWT beri kepada manusia ni, umat Nabi Muhammad, supaya nak wirpah daripada api neraka, dapat masuk syurga. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, dia tanya semua, Nabi kata, kita ni lah mana nak buat, nak masuk syurga, amalan apa untuk nak bawa kita pada masuk syurga? Murni ya Rasulullah bi amalin yudkhiluni al-jannata. Maka suruhlah kami, royaklah kepada kami, supaya kami boleh buat satu amalan yang boleh bawa kami kepada syurga. Maka Nabi jawab 2-3 kali, dia tanya, jawab Abdullah. Nabi kata, alaikum bisiyam atau alaika bisiyam.
Nah, ke atas kamu saat itu puasa. Atau alaikum bis-shaum. Alaika bis-shaum. Ada dua ayat lagi dalam hadis saat itu. Jadi nak ayat katanya, maksud dia nya suruh sahabat tu puasa. Puasa ni nak bawa pada manusia masuk syurga. Ini satu perkara yang besar. Nasabah dengan tu sebelum pada kita nak masuk berkenaan dengan hak puasa ni, kita mari dengar satu tafsir ayat pendek-pendek kita nak baca pada hari ini, iaitu surah kita baca semua dalam Al-Quran ni. Tuhan raya satu tambih kepada kita nak kita jaga di kita ni daripada api neraka. Nasabah dengan Ramadan ni, nah Tuhan nak apung hamba dia itqum minan nar, merdekakan hamba daripada api neraka. Maka kita kena akibat beramal wang tua kita tu kena. Nah, dengan hak Tuhan nak baru kita dapat kejayaan, baru kita dapat panggil di apun dilepas pada api neraka. Kalau kita wang tua kita tak kena ni, dia tak jalan. Nah, Tuhan tak wi. Bukan setiap orang tu Tuhan wi. Nah, itu kominan nar lepas api neraka berkata. Tuhan pilih manusia tertentu. Tuhan pilih orang tertentu untuk nak masuk dalam golongan manusia yang Tuhan memerdekakan dia, lepaskan dia daripada api neraka. Tuhan sebut surah pendek-pendek. Dia kata wailul likulli humazatil lumazah. Ini satu surah yang penting dalam hidup kita ni. Surah yang berkaitan dengan masyarakat dia bagi. Cara hidup kita tu. Allah Subhanahu Wa Taala raya pada kita tujuan nak kita ni pakai beki diri kita dan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang ada harga. Sebab Allah SWT pada awal kita Allah menjadikan manusia. Tuhan raya Al-Quran kata walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami muliakan Bani Adam. Anak Adam ni Tuhan mulia sekali. Kerana kira makhluk Allah SWT, bulan, bintang, matahari semua segala tu, hak paling mulia di sisi Allah SWT ialah makhluk Allah, iaitu manusia. Paling mulia di sisi Allah SWT ni manusia. Tak ada lah benda lain daripada tu. Setara malaikat. Tuhan tak ada sebut pada tu. Jadi manusia ni, Bani Adam ni Tuhan dia sungguh. Sebab itulah bila diciptakan, dijadikan Nabi Adam AS, awal-awal dijadikan, suruh para malaikat pakai sujud hormat pada Nabi Adam aku. Pas semua makhluk pada masa tu pakai sujud hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Satu makhluk Tuhan semua ni, alam Tuhan semua ni, hak tak ada tunduk kepada Nabi Adam kan, hormat Nabi Adam ni iblis sekar lah. Iblis sekar lah. Yang pada tu hormat belaka. Allah sendiri pun mulia. Sebab tu Tuhan raya dalam Quran ni nak jaga kemuliaan manusia ni. Nak kita pakai jaga kemuliaan kita ni. Tuhan kata wailun. Bila Tuhan sebut kalimah wail ni, satu perkara yang Tuhan peringatan pada kita, tambih. Orang panggil takdiran yang rai-rai. Bila mari wailun ni, satu kalimah takdiran yang rai-rai. Jadi Tuhan ni peringatan sungguh ni. Kalau mu tak pakai, mu akan kecap nak kawi. Tengok ayat katanya sebut kalimah wail ni. Tuhan nak jaga sungguh lah. Orang kata panggil hal ni kan sutai dah. Tak yang mature fang i. Kamu akan kecak nak kawi. Mana cakap lah. Neraka. Jadi Tuhan marah. Dan sebut nak wail ni Tuhan marah sekali. Ayat-ayat hak Tuhan sebut wail ni, semua ni ayat Tuhan marah. Tuhan nak murid. Jadi Tuhan tak suruh kita masuk dalam golongan orang yang Tuhan murid. Kalau orang Tuhan murid ni Tuhan tak masuk syurga dah. Sebab tu Tuhan ayat pada kita kata wailul likulli. Maka wail ni likulli bagi tiap-tiap orang yang
humazatin lumazah. Jadi kelimah humazah sana itu, yaitu kelimah mengupak. Lumazah ni tuduh. Kedua kelimah tu. Ini hak jadi Tuhan nak murid sekali di kalangan manusia. Mengupak ni benar sungguh diskredit orang. Tak ada bawa sungguh kita dicari keburukan orang. Mari diskredit orang. Mari orang panggil mengupak manusia. Lebih lagi pada muncul pun baik, mana saja tak kira lah. Ini Tuhan ceria nak kawin bagi dia. Ini mengupak ni tak kira nak cara besar ataupun cara kecil. Rupa mana apa semua ni mendapat pun kuam lap orang sana itu. Tak syarat cara nak cun orang tahu tu. Ini satu orang panggil benar humazah dia panggil. Lepas dia nak kawin. Sebab bukan khijai manusia tu. Itu khijai Allah Subhanahu Wa Ta'ala capai pun keburukan manusia dah di akhirat. Khijai Tuhan kata. Tuhan nak bila hisab manusia, Tuhan nak tak panggil laktan. Nak ada laktan ke apa, Tuhan perpung segala perbuatan dia. Dalam Islam saat itu boleh nak perpung dalam beberapa perkara. Di antaranya, dalam Islam diizinkan masa orang panggil benda tu nak bahaya pada dia. Yang kedua nak baik. Yang tiga saat itu untuk orang panggil nak orang panggil tak siri kena bahaya. Misalnya di antara saing dengan saing kita nak jaga air pada dia, ataupun di antaranya suami itu nak kahwin, orang nak kahwin kalau ya sungguh cuma jodoh ada ketina belah mana, lelaki belah mana, ya sungguh. Di sini kita panggil mengupak, kan ada kemaslahatan situ. Nak jaga hak benda kau rapi lagi. Ini tak apa. Dan nak jaga agama boleh juga. Kata orang ini orang tak malak gini kerana nak jaga agama. Ini kita ada Islam boleh. Sebab tu dah kecek dalam ilmu rijal ni, rijalul hadis ni, orang riwayat hadis ni, ada sebut banyak siapa kita ni beribu buah kecehan manusia. Orang ni balah ni berbana dia, ni balah ni berpong. Keburukan dia saat itu tujuan nak jaga agama. Sebab dia pembawa agama. Dia dah bawa agama. Kalau misalnya panggil tidak berpong dan belah tu menyebabkan orang percaya dia ni punah agama. Sebab tu dalam Islam ni boleh situ. Hak tak boleh saat itu dari segi orang panggil benda pribadi manusia. Suan tua. Hak suan tua dia ni kita diskredit dia. Nak orang panggil rusak dia, punah dia ni, ini tak boleh. Ini salah. Ini satu kesilapan yang besar. Kemudian lumazah ni satu perkara yang kita saat itu tuduh manusia. Hak ni hak paling Tuhan marah sekali. Sebab tuduh ni bukan benar sungguh. Supaya dengan pokok musyrikin dia tuduh Nabi. Apa Yahudi masa tu tuduh Nabi kata Muhammad bukan Rasul. Bahang Muhammad tulis sendiri, karya sendiri. Muhammad pergi belajar pada kita Taurat Injil main wayak. Nabi-nabi dulu. Bukan Tuhan wahyu ke dia dah. Banyak di antara tuduhan Nabi kata Muhammad ni gila dan sebagainya. Ini tuduhan. Dia tak ada buat tapi kata dia buat. Ini yang dia panggil tuduhan Sairai Paisi. Benda ni satu perkara yang Tuhan paling marah sekali. Sebab hak tak semua nak rusak ke. Kalau dia saat itu orang tak molek sekalipun, kita nak Sairai Paisi dia tak boleh. Orang tak molek paling keceh hak agama, salah lah agama, boleh kita tunjuk ajar situ berapa. Dia tak panggil apa. Tapi dengan ikhlas hati lah. Kalau misalnya orang panggil dia sana itu, orang tak molek sekalipun, kita nak tuduh dia tak boleh. Sairai Paisi dia tak boleh. Masuk dalam lumazah dia panggil. Ini Tuhan sediakan dah kahwin. Sebab dia orang duduk mengupak pada orang pembaik. Sairai Paisi diskredit orang ni. Biasa ia sakut dengan ekonomi yang tersebut lepas pada tu. Alladhi jama'a malan wa 'addadah.
yang alladhi yang jama'a menghimpun malan harta wa addadahu, dan duduk bila-bila harta. Dia panggil himpun bila-bila harta ni mana bakhil lah. Orang kedekut, orang tidak tidak dharma. Mana bila dia ada banyak ni, kalau dia bermod dharma, dia belanja, dia panggil khairat misalnya, sarakah, habis harta dia. Jadi bila semua. Maksud di sini Tuhan ayat allazi jama'a amalan wa adadah ni, fok-fok yang bakhil semacam Qarun, ada harta banyak tapi tak ada waktu kebajikan. Takut nak waktu kebajikan, takut hilang harta dia. Sebab tu dia diskredit orang. Orang tu, tapi orang ni bila dia ni bakhil dah ni, dia kata kat orang tu bakhil. Orang tu kedekut. Orang tu spek, orang ni kupik, dia kata belakang. Tabiat dia saat itu supaya nak diskredit orang, nak naik nama dia. Dan dia tuduh belah ni saya rai pesi orang ni tujuan nak diskredit orang, nak naik dia. Tu kerja orang-orang yang himpun harta saat itu, malan harta ni, wa'adar bila-bila harta, bimbang takut orang saat itu lebih pada dia. Sedangkan benar ni Tuhan dah catat, Tuhan dah tengok, Tuhan dah perhati, Tuhan dah kontrol. Walau manusia nak diskredit secara mana pun, Tuhan dah jaga. Tak boleh nak buat apa. Walau sejuta manusia mana diskredit kita misalnya, Tuhan takkan tak berlaku benda tu. Dia tak boleh nak diskredit. Tuhan kau tak apa lagi. Tapi kan nak Tuhan. Orang kau panggil saya rai pasti dia kena macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau orang tuduh kepada dia, kau ramai masuk Islam. Tak ada kau orang Islam. Di antara orang panggil tahun pertama, tahun kedua ni menambah, tahun tiga menambah, 4-5 ni sampai pada 13 tahun tambah banyak. Bagi Madinah pula kau tak apa lebih banyak pada tu lah. Ni ayat katanya, walau mereka rancang secara mana, kau wampan yang mereka ada. Tepenkan kau Allah SWT. Perancangan Allah lebih daripada itu, nerak wa kulaulan. Sebab tu kita nak pergi dengan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Nak pergi situ tu. Sebab orang-orang pesini dia kata yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu suka bahawa harta dia saat ni tu akhladah, kekal, dia rasa kekal. Darah. Ni setan dia mari bisik dalam hati manusia ni. Wasa kata kita lama mati, tak ada tu buku tu sedih. Tak wasa kata dekat nak mati. Ini tu hawi situ kepada setan. Tazyin dalam hati manusia ni tu hawi. Jadi tu hawi pada setan ni, pergi tipu, pergi makan, nak tak malak, jadi malak. Sini boleh, tak izin dia. Nak uji manusia, jadi satu alat untuk nak uji manusia, untuk nak tusab manut. Pen upakon kita tusab manut. Jadi sebab itulah orang buat benda tak molek pun dia rasa molek, tak ada arah nanti. Orang dah buat benda bid'ah dia rasa molek, buat benda khurafat dia rasa molek, orang dah syirik pada Allah dia rasa molek, molek cakap dah dia rasa dia buat benda baik. Ada atau mikir tadi dia buat benda jahat. Ni satu kau yang kita takut. Takut sekali ni. Takut setan gitu. Gitu bisik dalam hati kita ni, hak benda tak molek pun nampak molek. Tu. Ni tak izin with dia. Saya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kata, benda ni aku serah pada setan, dia buat nak buatlah mana pada manusia supaya nak tusab, nak uji hati dia panggil jiwa takwa yang sungguh. Haqqatul qatih yang panggil takwa yang sungguh. Kalau emas 10 ke dibakar setara mana dia emas itu. Dia tak akan orang panggil jadi emas lain. Sebab tu kalau orang mukmin yang sebenar, hakikat orang takwa, waklah mana dia dah tu. Dia takkan berubah diri dia. Sepengah bila tu dia rodai setara mana pun, dia letak si panas setara mana pun, dia bila situ. Jadi bila orang berimeh kepada Allah ahad situ.
Nah, daripada orang panggil ahli Yasid, keluarga Yasid ni, marilah buatlah mana pun dia di keluarga Yasid situ lah. Siapa kepada mati lepas dia pula tu. Jadi nak ayat tu nak kuat segi email dia. Tuhan uji pada manusia belah tu. Jadi satu uji Allah SWT ni berwasa kata harta ni kekal bersama kita. Padahal hak benar cirat-cirat dah nampak dengan mata kepala dah katanya manusia bila keluar tinggal dunia ni bawa dari 10 ya. Anak orang tinggal dunia ni bawa dari 10 ya. Tak ada dia bawa kereta motor, bawa umum, bawa harta pergi bersama dengan dia, tak ada. Waktu orang panggil jelas-jelas dah, tapi dia wasa situ, masa kekal situ. Masa kata nak duduk lama dengan kita, pasal belah tu, tak ada. Jadi Tuhan royak pada kita ni, tujuan nak kita buat perasaan belah tu. Bila kita buat perasaan belah tu, boleh kita orang panggil korbankan harta kita pada jalan yang baik. Pada jalan yang baik. Semata-mata kita korban pada jalan yang baik. Supaya kita saat itu tengok kerja apa yang baik kita buat, kerja yang tak baik kita tinggal, tak usah buat. Tak usah guna harta pada jalan tak baik. Terima harta baik sama dia, belanja pun kepada jalan yang baik. Hak Tuhan ditambih pada kita lah. Sebab hak harta kita terima dengan jalan baik, kita keluar pada jalan baik, ni lah boleh masuk duk lebih Tuhan, boleh kita ambil bila kita perlu sikit lagi. Dalam kubur kita perlu pada harta, boleh ambil harta datang lebih Tuhan tu. Pada masa kita perlu harta, boleh kita ambil harta datang lebih Tuhan tu. Adapun harta datang dunia ni, kalau kita tak ada niat gapo saat itu, tak niat kebajikan gapo tu, ya di situ. Satu hari tu baca, habis pada orang pakai, lepas pada kita pakai, anak cucu, lepas pada cucu, anak cucu dia akhir sekalinya Tuhan peracur dunia ni habis situ kan. Ada orang panggil hidup kekal sampai akhirat, ada tu. Ni sebab tu Tuhan kata, seko benar seko ni kan sungguh lah. Yahsabu seko annama lahu, sungguhnya hartanya akhladah, kekal, dia wasa kekal. Hak semua tak nak kekal. Sama dia hak Tuhan nak mengurus saat ni, dia cuk dia belakang. Cuk lumazah ni orang suka hina orang. Suka orang hina. Mana hin ketua dutu jam termasuk dari belakang, masuk lagi golongan hak Tuhan marah. Lumazah sebab dia jam orang, dia dutu orang, sebab tu dia boleh ngopak pada orang. Tu dia timbul pada situ hak mula-mula sekali. Kamar dia orang duduk, orang panggil duduk bila-bila harta ni, dia wasa kata dia lambat mati, wasa kekal bersama dengan dia. Sebenarnya hak boleh pergi dengan dia sungguhnya kebaikan tu. Kebaikan tu sekali kita. Bukan seperti dia sekadar. Kalla, Tuhan kata kalimah kalla ni satu kalimah dalam Quran. Nama ayat kata jangan buat balah tu. Kalla ni maknanya jangan buat balah tu, dok kali balah tu. Hak mula suka tu dok kali. Jangan sama sekali suka balah tu. Jangan buatlah tu sama sekali, sebab kalau buat balah tu Tuhan kata la yumbazanna fil khutamah, sungguhnya Allah akan capok tahu mereka itu ke dalam al-khutamah. Yang kelima orang panggil la yumbazanna ni kelima nabazani, satu kelima bahasa Arab dia guna ni, kita tahu benda-benda hak tak pakai. Benda kita tak sepakat dah, tak pakai, kita tahu. Tahu dah mana? Tahu dah ada apa? Tahu. Jadi daripada awal manusia yang Allah muliakan, walaqad karamna bani Adam, dan muliakan manusia. Tapi bila dia buat benda tak molek belah ni, Tuhan lepas tu ke dalam khutamah ni dengan keadaan hina. Benda waktu ti mai prayot. Waktu ti mai raka. Benda tak ada harga. Jadi manusia ni Tuhan menghargai dia tinggi. Bukan sebab makhluk lain taklah dia ni tinggi. Pangkat dia tinggi.
Tanah dia tu tinggi sungsong, makhluk ni tanah sungsong. Tapi bila dia buat benda perangai tak molek pada ni, dia semacam nah, benda tak pakai sinti memiraka, waktu ti memiraka. Nah, sebab tu Tuhan lepas tu bila kelimah la yumbadanna, kelimah ni orang ti lah, orang Arab zaman tu pada ti baca kelimah orang kita tahu tak pakai sapah, tak jadi sapah. Tahu ke dalam hutamah. Tuhan nak tahu kepada kita kapan dia hutamah. Saya kata wama adalah kamal hutamah. Gapo kau yang kamu boleh tahu berkenaan dengan hutamah? Tentu ada bagi kat hutamah. Dia asal kelimah khatam ni. Khatam ni supaya orang tumbuk wilumat. Tumbuk batu satu wiri lumat, wiri batu dah tumbuk. Tumbuk kereta-kereta orang tak pakai dah saja. Masuk hidup si buruk. Tumbuk dia hancur. Tu panggil khatam tu. Mana dia? Jadi di sini ni khatamah di sini apa dia? Khatamah ni bila lepas turun benda manusia hak Tuhan kata tak pakai lepas turun dalam khatamah ni dia hancur lebur habis. Jadi pensik si hancur lebur habis. Tu mana khatamah. Tu mana khatamah dia panggil. Maka Tuhan jawab kata narullahil muqadah. Khatamah ni narullah, iaitu api hak Tuhan. Muqadah ni bernyala-nyala. Dalam Quran 30 juzuk ni 1000 ayat lebih ni, hak Tuhan mengaku kata narullah ni satu tempat ni. Dalam ayat ni saya kata narullah. Lain saya tak kata narullah. Naru jahannam. Naru jahannam. Azaban nar. Saya kata azab neraka. Naru jahannam, neraka jahannam. Tapi dalam ayat ni Tuhan kata narullah, api Tuhan. Jadi buat kata Tuhan tu nak marah doa ni kepada orang yang mupak pada orang hina orang, orang tutup orang, hingga tua dan orang saat itu tuduh manusia saya rapai si pun dunia. Lepas tu pula hipung ke panggil harta dia tu. Hipung ke panggil harta dia ni. Bila-bila harta dia dengan tidak tasir turut Tuhan, tasir gerbang mengikut Allah SWT. Yang kahak Tuhan beri dia, Tuhan suruh jaga dia pegang, dia tasir buat turut Tuhan, nak buat turut hati dia. Hak ni Tuhan paling malas sekali. Maka Tuhan kata api aku tu, api Allah, api aku yang berjalan-jalan tu akan allati tattali'u 'ala al-afidah. Tattali'u 'ala al-afidah, allati yang tattali'u 'ala al-afidah. Yang orang panggil tattali' ni mana naik selah, senggah. Naik dibakar 'ala al-afidah, hati. Kalau hati dah sudah. Afidah jamak pada orang panggil fuad. Fuad ni mana hati, afidah jamak daripada hati-hati. Dibakar hati-hati. Jadi di sini ni jadi Tuhan sebut kata dia nak bakar hati manusia. Sebab mana? Bakar hati ni bukan bakar jantung tu tak. Bakar hati pemikir manusia tu. Sebab daripada hati lah manusia jadi jahat. Fikir jahat pun daripada hati. Mana kit right, kit cua-cua daripada hati. Kit cari saya asal deki daripada hati. Tutup orang pun daripada hati. Penkan right, pen cua. Daripada orang panggil takhtik, rancangnya jahat mari pada hati juga. Sebab tu api Allah SWT sebut narullah ni bukan semacam api dalam dunia ni. Api dalam dunia ni boleh bakar habis segala-gala, tak kira benda faedah tak faedah. Humah dia bakar. Orang beriman dia bakar. Tu hati dalam hati mana api dalam dunia ni. Dia bakar lah ke ashabul ukhdud. Orang beriman belakang nak bakar dia api. Ashabul ukhdud ni.
Tuan parit tu. Raja Soleh bakar dia turun dalam api di dunia. Nah, lepas tu pula orang panggil moh-moh orang tu bakar situ bakar sini, orang mana malak bakar, orang mana malak bakar. Hang kayu dalam hutan ke apa semua tu, hang kayu mana malak tak salah. Oh, tapi nak ayat kata benda tu api dunia yang bakar tak kira tak pilih. Narullah ni tu cok cung. Tertentu taksis bakar Allah SWT ni hanya kepada afidah, hati manusia yang jahat. Yang tu lah, bakar tu hati yang jahat tu lah. Yang ni taksis itu lah kata. Nah, kemudian pula Allah Subhanahu Wa Taala, nah, bakar manusia ni innaha alaihim muqsadah. Nah, bukan sekadar bakar saja tak. Nah, bukan sekadar tu saya itu bakar manusia ni dalam neraka Allah SWT saja tak. Tapi ada muqsadah pada atas tu. Innaha sesungguhnya ke atas neraka api yang bakar saat itu. Nah, adanya muqsadah. Nah, muqsadah ni mana tempat tu tudung. Ada tudung, hidup tudung we rapat, tosih itu baik. Nah, tosih itu baik asas ibuk lah dah kata tu. Nah, ni bila orang panggil boh dalam. Nah, dalam api neraka saat itu api Allah SWT adanya nyala tu. Mau masuk orang macam ni, Tuhan tudung pula atas tu. Nah, tudung pula. Jadi asal kali tu baik hancur-hancur sungguh. Hancur sampai ke tulai dia debu. Kena Tuhan kata hatam mai kelima hatam. Hatam ni mana tumuk acah-acah debu. Arak dia guna kelima belah tu. Tak boleh masuk dalam api ni hancur. Jadi kita tengok sini ada semacam manusia wasa molek pandang dia tu orang dah bakar orang mati tu, orang kafir tu dah bakar orang mati wasa molek. Semua dah bakar orang mati tu kan. Bahaya bakar orang mati ni dia tudung rapat. Dia bakar dia tudung. Nah, tudung orang dia hancur sungguh kan, tinggal tulai dia tu hancur pun. Sebab tu dia ambil debu tu kita hambur ke dalam air ke, ambil debu hambur ke atas bukit. Ambil debu tu gibuh dalam tempat dia puja tu, tak ada rumah kita dia buat ke apa semua tu. Dia hancur sungguh. Buat dia tudung rapat. Malah tu yang Tuhan sebut dalam Quran ni. Ada serupa dengan orang kafir dia buat. Nah, ya muqsadah ni semacam bergesak tu dah. Bergesak dia tudung rapat. Nampak kau? Nah, bakar besi lah tu keliling. Si keliling tudung pula berapak. Lepas tu Tuhan raya kata fi amadin mumaddadah. Tuhan raya ni tak ada apa sungguh. Nah, fi amadin pada tia yang mumaddadah. Tuhan buat tia pula atas tu. Atas api neraka tu bakar ke bawah ni buat tia naik pula. Nak tanda kata sini tempat bakar manusia. Ada pendapat lain katanya. Nah, Tuhan sana itu buat orang panggil. Nah, dia tu tak orang bakar atas tu dah. Tak sepuluh orang panggil selau orang atas tu dia tak. Ikat orang situ dia bakar situ. Pendapat nampak sini sana itu. Nah, api yang bernyanyalan jadi tinggi. Saya Ahmad ni dia memadahan tinggi seperti api dia naik tinggi. Jadi tengok 2-3 tafsir sana itu. Nah, fi amadin mumaddadah ni kena tengok orang kafir buat lan itu tempat bakar dia ya ada nah tinggi dia tu. Tengok dia buat juga ada. Dia ke apa dia bakar kan. Jadi dia kaya sebab nama lah dia. Fi amadin mumaddadah pada dia yang tinggi. Di atas neraka, atas pak bakar manusia. Jadi bukan sikit dah lah, banyak-banyak dia belah tu dan neraka. Allahu Akbar. Ni Tuhan sebut nak rajak ni bimbang kata takut kita orang mukmin, orang beriman ni masuk dalam golongan ni. Sebab tu kita ayat pendek-pendek belah ni terbaca semua dalam semaya, aku dengar semua. Sepatut beri orang panggil peringatan pada kita lah dalam hati kita ni. Kita lah mana kena orang panggil usaha buat tu baik dalam ni. Sifat-sifat belah ni
supaya Tuhan gulung kita termasuk dalam gulungnya orang mukmin, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, dan Tuhan akan balas kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampainya kita orang panggil nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena siap sedia istiqbal Ramadan ni. Ya sebenarnya kerjaan besar tu. Banyak ke orang wampai nak sambut mereka. Sambut hari besar. Sambut bulan yang paling mulia, karim, dan mubarak, bulan yang maha barakah. Bulan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang barakah. Jadi kalau kita buat dengan biasa-biasa ni pun kita siap sedia banyak. Orang pen belah tu takut pelat. Bila takut pelat mari tempat. Setahun pula. Nak mari tempat kita. Jadi separa Ramadan mengiyan kita ni, mari ziarah kita ni. Lepas tu dia pergi. Dia bukan duduk kita semua. Dia duduk sekali kita 30 hari. Dia mari, kita tunggu dia ni. Tunggu dia, dalam sebulan lebih lagi dia mari. Siapa apa kita? Pasal apa kita dia duduk kita sebulan, dia pergi pula. Kita masuk Syawal pula. Itu tiba-tiba tu hari raya. Jadi bila kita saat itu dia nak mari tempat kita kena sambut di malam. Istiqbal dia bagi. Sambut di malam. Supaya Tuhan tengok kita saat itu orang yang paling molek sambut tetamu kita Ramadan, baru Tuhan kelebihan hak ada pada bulan Ramadan saat itu pada kita semua. Itu kita harap. Kita tak puasa. Kecuali Allah kita baru kita boleh tengok. Maka Tuhan pilih kita orang mukmin ni sebagai orang sambut tetamu. Pura kek timikit. Kita orang mukmin. Orang lain pada mukmin ni, Tuhan tak suruh sambut. ไม่เกี่ยวข้องในรอมฎอนเขาไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องมาต้อนรับรอมฎอนคนที่ไม่ได้เป็นคนมุมีนไม่ต้องมาต้อนรับรอมฎอนเพราะว่าอัลเลาะห์นี่ไม่ได้เชิญให้มาต้อนรับhanya Ramadan ni puasa ni Tuhan khitab pada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan berkat kepada orang mukmin semua, siapa khabar kata diri dia tu jadi orang mukmin, maka hendaklah dia sambutkan bulan Ramadan sebagai kemikir dengan sepenuh hati, dua cicai tiba risut. Tak kira orang uzur tak uzur pun tak kira. Sambut Ramadan ni bukanlah orang nanti orang segar saja. Orang uzur pun dia boleh sambut juga. Kelebihan dia banyak. Kelebihan dia tu banyak yang terhawi. Pada orang tino, orang wanita yang nipah ada haid pun dia boleh sambut dengan jalan lain. Walaupun tak boleh sambut dengan cara puasa, tapi boleh sambut dengan wak makan buka orang. Jaga orang boleh makan buka puasa dengan sebab kita boleh pahala supaya orang puasa. Kita mari misalnya macam dengan kita nipah beranak, harap kita tak puasa dah. Kerana puasa tak boleh tu, tak sih puasa. Bila kita tidak bersih, tak cuci diri kita, tapi nak buat rana pahala kita nak boleh supaya orang puasa. Ini usaha, peranan usaha, buat bahan usaha. Man fattara sa'iman, siapa orang buka puasa, Tuhan beri pahala kepada dia semacam orang yang puasa, la yanqusuhu syai', tidak kurang wala sedikit. Misalnya kita boleh makan 10 orang buka puasa. Kita nak puasa sebab kita uzur, umpama kita kena uzur tak nak puasa. Maka apa kita sakit ke kerana kita musafir ke kerana tak masuk dalam fardu puasa, kita boleh makan kat puasa. Orang minum air buka puasa,
Wi watama ke buka puasa, wi makan ke buka puasa. Dia puasa boleh 100%. Kita boleh 100%. Supa dengan dia. Tak ada kuas kibok. Bukan dia boleh 100 kita 90 dak. Sama-sama 100. Dia boleh 90 kita 90 juga. Ya 50 kita 50. Tu hawi lah tu. Kama dia bila orang panggil. Nah. Subtrik ni so. Nah, tu hawi 10 kan. Siapa kepada 700. Siapa kepada tidak hisab, tak tahu hisab macam mana, tak tahu dah mana. Nah, tu hawi. Pahala kepada orang yang orang buka puasa. Kalau 2 orang, kita mau tahu ikut lah. Kalau dia seorang 100, seorang 100, kita boleh 200. 3 orang kita boleh 300, 4 orang kita boleh 400, 5 orang boleh 500. Malah tu lah. Nah, ini ayat katanya kicakam bulan Ramadan ni bukan nanti orang tu puasa. Tapi kalau dia puasa dengan putus ni dengan sengaja, putus puasa sengaja ni tak boleh. Ni tu janji. Nah, dia masuk mengaku benda tu lain. Nah, sebab dia uzur dan sebagainya. Tu bila kita tahu dah kata bulan Ramadan ni bulan yang paling mulia sekali. Sebab pada setiap malam bulan Ramadan ni nak malam orang panggil prakat semua. Ya bagil khair, orang nak kepada kebaikan. Nah, akbil terima kan olehmu sambut bulan Ramadan yang jalan baik. Nah, orang nak kepada kebaikan ni sambut ini mudah sungguh bulan Ramadan. Kerja cakap bulan Ramadan. Bagi syarat orang nak buat belajar berhenti. Aksir berhenti. Nah, bahaya mai royak mari prakat pada manusia katanya. Dia nak benda baik. Nah, maka hendaklah dia terima sambut bulan Ramadan dengan baik. Tak, kauต้องการสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเขาในโลกนี้และก็โลกหน้าคนนั้นจะต้องต้อนรับรอมฎอนให้ดีที่สุดให้รอมฎอนเป็นแขกผู้มีเกียรติของเราและก็เราต้องรับให้ดีที่สุด tapi bagi mereka nak benar tak molek ถ้าใครต้องการสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะไปทำชั่วไปเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจนหยุดไว้เถิดในเดือนรอมฎอนนี้จนหยุดเถิดberhenti. Karena Tuhan kata bagi bulan Ramadan kan beberapa hamba dia Tuhan aitkum minan nar, mutaqa'u minan nar. Beberapa orang manusia yang Tuhan melepaskan dia daripada api neraka. Satu bulan yang pentinglah, tidak ada bulan lain. Lagi cari bulan dunia ni selain pada bulan Ramadan tak ada lah. Yang Tuhan akad harga perjualan kita, perniagaan kita dengan Allah ni Tuhan beli dengan harga yang tinggi. Kita jual subhanallah ya. Jual semaya kita pada Allah SWT, Zuhur 4 rakaat itulah juga, Asar 4 rakaat itulah juga, Maghrib 3 rakaat itulah juga, Isyak 4 rakaat juga, Subuh kita jual 2 rakaat pada Allah SWT. Tapi Tuhan beli kepada kita saat itu dengan orang panggil kanda-kanda sampai 70. 70 faridah. Kita buat jual so Tuhan. Zuhur so kita jual Tuhan. Bulan lain boleh so ya. Bulan Ramadan ni boleh sampai 70 kanda. Cik tahu. Dengan dia pokati. Kalau bulan biasa kita boleh 10 misalnya. Ramadan boleh sampai 700. Ya 70 tahun. 70 tahun kau dengan pokati. Itu perjualan Tuhan. Bulan ni kita jual Tuhan, ambil gaskok lah. Bulan Ramadan, itu bulan Rajab, Syaban misalnya, Tuhan beli gaskok yang kita. Tapi bulan Ramadan Tuhan beli dengan harga 70 kok.
amalan kita tu nak katanya tinggi. Sebab tu kena jual banyak. Sampai Ramadan jual banyak. Benda qurbah ni benda-benda sunat ni supaya dengan fardu. Supaya dengan fardu. Nah, pahala itu hawi pada kita. Nah, pahala fardu ni paling banyak sekali lah. Karena banding dengan sunat tu. Walau Tuhan kasih bagi hamba dia yang beramal dengan amal sunat. Karena sunat itu Tuhan tak dapat apa kita buat dengan rela hati kita. Tapi kalau fardu ni ia campur dua tu. Nah, rela hati kita hati Tuhan bangkat hati. Kalau Tuhan bangkat tak buat tak boleh ni. Tuhan paksa kita buat semaya, Tuhan paksa kita semaya. Tak boleh tak buat dosa biasa. Nah, hati ia campur dua hati kita. Pergi kerana bangkat kata, kerana kita rela nak buat kata. Nah tu. Nak ayatnya situ sana itu Tuhan kuat mana lah sikit nak badai dengan hak sunat. Dengan fardu Tuhan banyak kasih hak kalau sunat pada fardu tu. Tapi pahala dia banyak hak fardu. Mana-mana amal ibadat hak paling banyak kerana kira fardu dengan sunat ni banyak fardu lah. Tak ada kata banyak hak sunat kecuali salah besar. Salah nak gawi salah ni sunat pahala dia banyak daripada orang jawab salah ni fardu wajib tapi pahala dia kurang daripada orang pergi sana tu pahala dia tu hawi sebab dia rem dulu kena pada orang mula dulu. Kamar dia pula jadi nak ayat katanya pengamal sunat ni kita tak tahu apa tapi kita buat kerana kita cinta kasih pada Allah. Lalu tu Tuhan cinta kasih pada kita juga. Ada campur benda lain, ada campur benda bangkap pada sunat. Sebab benda Tuhan tak ada bangkap apa. Rela hati kita nak buat. Maka dengan nak ayat katanya banyak hadis muttafaq alaih saat itu. Tuhan nak tolong kita bulan Ramadan ni. Jadi Tuhan buka futihat abwabu al-jannah. Jannat rahmat Allah SWT. Tuhan buka pintu-pintu rahmat. Abwab rahmat, pintu-pintu rahmat. Dan Tuhan buka pula pintu-pintu syurga. Jadi pintu-pintu rahmat semua Tuhan buka, pintu syurga Tuhan buka. Bila Tuhan buka pintu rahmat, buka pintu syurga, nak royak kata Tuhan jemput kita cenderau hai kauไปในสวรรค์ bulan lain dah. Sebelah bulan lagi tu. Sebelah bulan lagi ambil pada bulan Syawal sampai kepada bulan Sya'ban ni Tuhan tak ada buka. Ni tak ada buka ngangu tak pintu syurga dan pintu rahmat. Ini ayat katanya Tuhan beri juga rahmat. Tapi pak ni Tuhan tak ada buka. Tak ada ayat dah Tuhan tu buka semua tak. Hanya bulan Ramadan sebulan ni Tuhan buka tak kata-kata. Supaya kita hari raya dah. Kalau rumah kita ni biasa hari raya ni buka semua pintu. Muncul hati kita ni kalau orang mari ziarah hari raya. Hari raya kita ni buka pintu. Orang alamat kata ada yang melalui pintu buka dia hari ni masuk pergi jalan Pak dia start. Suka nak terima ke hari raya tu. Semacam orang panggil kalau hari lain pada tu kata pintu nak getuk pintu nak masuk nak minta izin apa nak masuk banyak kan. Hari raya ni kita maftuh buka semua mari. Sebab kita sedia makan naik apa semua. Hari lain kadang-kadang makan naik tak ada orang mari tak gamak juga. Satu hijau pula dah. Tengok ayat katanya. Allah SWT sedia banyak dengan rahmat nikmat Tuhan yang paling banyak pada bulan Ramadan. Sebab tu Tuhan buka pintu. Buka. Tuhan suka hati Tuhan sebagai tuan Ramadan. Sebab kita tuan umur suka hati lah mana. Tuhan ni tuan bagi Ramadan. Bila tuan bagi Ramadan, tuan bagi syurga, tuan bagi rahmat, Tuhan buka api bagi manusia terdapat. Buka. Bila Tuhan buka saat itu, rugilah hari kita tak masuk lah. Kalau kita tak pergi masuk dalam rahmat Tuhan, rugi besar dalam Ramadan.
kalau kita tidak masuk dalam syurga pada bulan Ramadan, rugi besar kita. Sebab kan buka pintu dah bagi kita. Dalam hal ni banyak di antara manusia bulan Ramadan ni tak khabar. Tak khabar tu hari buka pintu syurga, buka pintu rahmat. Sebab dia ada wadang tak reti. Nah, kalau puasa apa? Puasa saja buat ok. Buat kata buat ok. Nah, sebab itulah Nabi duduk bimbang umat-umat dia tu. Rubbas sa'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas. Aku bimbang sungguh, dia kata banyak. Tak tahu banyak mana hamba-hamba aku saat ni, hamba Nabi ni poso tapi laisa lahu min siyamihi, tidak ada kaedah sikit puasa dia tu ila al-ju' wal atas, kecuali lapar dengan dahaga. Di segi apa ni surga, segi rahmat, tak ada sikit. Dia tak mikir dulu dah kadang-kadang orang puasa ni. Tak mikir kata sebab dia puasa ni, nah dia boleh masuk syurga, dapat rahmat tu. Dia mikir kata, siapa boleh puasa kena puasa, puasa belakang itu puasa hati. Nanduklah mana kita tak puasa, puasa belakang. Yang tu pandang mikir. Saya tak say lah tu. Patutlah kuah tu. Bukti tu penuh mutawatah. Balik betul, jalan. Dia tengok kau tu, tengok kau ni, tak tahan apa. Dia tak tahu kelebihan kepentingan pada Ramadan. Dia tak erti kata Ramadan ni wigap kok pada dia. Kalau dia baca Quran, tak supol membaca Quran boleh lain. Ya dharma tak supol dharma boleh lain. Siapa lagi buat umrah pun boleh pahala haji pak. Tak ada boleh lagi buat umrah boleh pahala haji. Kecuali bulan Ramadan ni. Nah, dia buat umrah boleh pahala haji. Mana ada umrah pahala haji. Nah, lontong sikit ya. Nah, patut kerja tak banyak umrah ni. Umrah dia tawas 2 kali tu. Pakai akhirat tawas niat. Nah, umrah saat itu pakai akhirat tawas pahala je tu. Tak kena duduk wukuf di Arafah, tak kena mabit di Mina, tak kena pergi Muzdalifah. Tak kena mabit di Muzdalifah. Nah, tak ada kena duduk melota di Mina. Nah, nak katanya kerja hak mudah sekali umrah ni. Tapi pahala dia serupa lagi wahji letih. Wahji kan berjalan letih. Tengok ayat katanya bukan mudah-mudah. Atau kerja lain dalam dunia ni kita buat semua saat kita baca Quran, mengajar apa segala tu. Makan pada orang apa semua kebosor ni, pahala dia berganda-ganda dengan bulan lain. Kok kita buat apa? Lepas bagi orang yang tak erti ni, ya boleh sia-sia bulan Ramadan. Masa tak ada harga apa bulan Ramadan ni. Kadang-kadang mau mari pada siapa bulan Ramadan pak ni, mari pula dah bulan Ramadan ni. Letih pula dah kita ni. Kena ada puasa pagi. Nah, siapa teh Papua. Kita tengok setitik budak saat ni tu. Orang tak patah. Kalau bulan pada bulan Ramadan tak ramai sangat. Bulan Ramadan ni penuh. Jalan kali. Lalu kereta apa ya? Jadi nak oyak kata orang tak faham. Patut jadi satu kadang-kadang kesekan makan pula dah bulan Ramadan. Jadi bulan puasa tak munasabah dengan jadi kesekan makan. Perayaan makan. Hanya hari 1 Syawal ni tak apa perayaan makan. Hari raya tu hari yang celong makan. Sebab lepas pada kita puasa. Bulan Ramadan ni bukan dia bulan puasa. Bulan puasa ni kan kita makan banyak-banyak, jadi masalah juga. Sebab bawa kita lemah taruk nak semaya. Dia kena pergi pada-pada cara buka puasa. Supaya cara makan sahur, supaya kita boleh buat qiyam, buat apa tu dengan tidak penat letih. Kalau makan banyak pada duduk makan tu ya. Sebab tu ayat katanya bulan ni bulan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka pintu rahmat dan tutup gulliqat abwabun nar, abwabun niran. Tuhan katuk pintu-pintu neraka.
Katuk pintu neraka jahanam. Mana nak ayat katanya segala pintu neraka ni Tuhan tak buka. Tapi syaitan, manusia bersama syaitan ni buka dah. Dia buka. Tuhan kata dalam bulan Ramadan ni tak sih orang buat benda tak malam. Nak manusia ni pergi masuk dalam syurga, masuk pintu rahmat belaka, dan nampak pintu neraka katut rasa getuk pintu neraka. Tapi tak ada arah manusia ni duk getuk pintu neraka lagi pada bulan Ramadan. Ini kena jaga. Patut Tuhan nak jaga kita, bimbing takut orang panggil kena tipu di setan pula ni, Tuhan ikat setan belanggu sufidat asyayatin. Belanggu pula belenggu setan. Belenggu setan ni ikat setan. Ikat kemas setan. Bimbing takut setan saat itu kita haru kita. Tuhan katuk dah pintu neraka, kaca hidup heret buka pula. Tuhan buka pintu syurga dah, heret setan pula. Tak saya masuk dah syurga. Nanti nak ayat katanya Tuhan belenggu setan-setan. Hanya yang Tuhan lepas duduk bersama dengan kita saat itu ialah nafsu kita. Ini Tuhan tak ada pergi, Tuhan tak ikat. Sebab diri kita sendiri tak sakut dengan orang lain. Diri kita ni Tuhan tak sakut dengan orang lain. Sebab tu Tuhan pilih, kita pilih sendiri. Tuhan kuasa. Orang-orang tu pakat tunduk pada Tuhan belakang, tapi Tuhan tak buat. Bukan kod Tuhan letak pada tu. Kod Tuhan letak ni, Tuhan bebas pada manusia. Dia pilih jalan sendiri. Dia saat itu buat dari tiga nafsu ni, dia kontrol sendiri. Nafsu amarah bisu, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Tiga-tiga ni Tuhan pada manusia usaha sendiri. Bila dia usaha tiada malak, siapa nafsu mutmainnah, barulah Tuhan nak bantu dia situ, nak tolong dia situ. Jadi nafsu lawamah ni, nafsu amarah bisu ni, nafsu kita hak ingin nak buat benda jahat, wasa nak buat benda tak malak. Mari perasaan nak buat benda tak malak. Wasa malah puasa, wasa malah baca Quran, wasa malah buat makan ke orang, wasa malah sedekah, wasa malah mengaji. Segala-gala ni orang panggil nafsu amarah bisu. Wasa nak buat benda maksiat, benda tak malak, benda Tuhan marah, benda deraka pada Allah. Ni di sini wasa nak buat dia. Diri wasa nak buat benda tak malak ni orang panggil amarah bisu. Lepas tu kita kena usaha sendiri boleh dapat lawamah. Lawamah ni nafsu hak totan, penentai amarah bisu. Dia heret amarah bisu. Amarah bisu suruh dia tinggal puasa. Lawamah kata leh kita kena puasa. Amarah bisu suruh dia buat maksiat. Lawamah kata tak leh kita buat maksiat. Tak leh, deraka Tuhan tak leh. Amarah bisu ni nak turun nafsu dia deraka Tuhan semata. Tapi lawamah ni lari, jangan deraka Tuhan. Bahawa deraka dia buat jatuh nak anak sekali, lawamah teriak sesah. Kalau lawamah tak ada kerja, tak timbul sesah. Buat dengan segenap. Yang amarah bisu ni, dia buat jahat segenap. Lawamah ni bila buat jahat pak, dia teriak. Lawamah. Nafsu, amarah bisu dia agak benda baik, dia nak dulu tak ada sedap. Nafsu lawamah baik, dia suka. Dia buat tu kita ada hari-hari. Dia dua nafsu ni dia ada di tuan. Bila orang panggil lawamah ni, waduh sesal lah, waduh suruh hak benda baik lah. Benar dapat mengatasi nafsu amarah bisu ni, baru Tuhan pera dia jadi nafsu mutmainnah. Ini hak Tuhan nak, nafsu mutmainnah. Ini Tuhan rada dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari
Nah, Tuhan redha, Tuhan kena, Tuhan yom rap. Nafsu mutmainnah ni Tuhan yom rap, Allah yom rap. Nah, kalau orang ni dia Allah, nafsu amarah bisu dia benar, lawamah tak ada, hutang tali tak ada. Ini, nah Tuhan tak redha lagi orang ni. Betul nafsu Tuhan tak redha. Tak redha itu nafsu kita. Tapi bila orang panggil nafsu lawamah dia kuat, boleh mengatasi. Nah, nafsu amarah bisu, nah boleh. Nadi kita naik pada mutmainnah, barulah Tuhan yang rap kita. Fadkhuli fi ibadi. Saya kata masuk jadi hamba-Ku. Nah, barulah boleh masuk jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya Tuhan yang rap kata hamba dia. Nah, ni semua hamba Tuhan belaka. Di dunia ni orang kafir, orang Islam dia hamba Tuhan belaka. Tapi hamba Tuhan yang rap, hamba Tuhan tidak yang rap. Dua. Nak jadi hamba yang Tuhan yang rap, Tuhan terima yang jadi hamba dia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu. Nah, maka bila jadi hamba Tuhan, Tuhan yang rap dia, Tuhan tak dia ada syurga. Jadi hamba Tuhan juga, Tuhan tidak yang rap, Tuhan boleh neraka. Ini dua tu manusia. Nah, bila panggil Allah SWT yang rap, boleh masuk syurga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang panggil hamba yang guna mutmainnah dalam hidup dia. Dia wakil dengan mutmainnah. Mana dia semua lawamah dia boleh mengatasi amarah bisu. Nah, anak amarah bisu. Ya pasal dia dah amarah bisu ni jenguk sekali tak apa. Lawamah dari tekan lawamah ni. Bawa amarah bisu sana dia buat jaya satu hijaya. Misalnya buat tak malak, no dosa. Lawamah hari tadi nak tapak dah, nak masuk, nak tapak. Ini mau tapak. Kalau tak ada lawamah, tak akan tapak manusia. Itu situ. Dua belajar jahat situ, dia tak akan tapak. Nak boleh tapak manusia ni kena kuat nafsu lawamah. Ini hak besar sekali dalam hidup kita. Ada belawai semua dalam hidup kita saat itu. Supaya orang panggil Ramadan ni boleh kita pakai nafsu lawamah kuat sekali. Nah, bulan lain kita katanya mana dia poso gagah dah lawamah ni. Amal besok dia kuat poso ni. Nah, tapi oleh kerana orang panggil Tuhan tidak belenggu nafsu manusia, dia belenggu setan sekali. Nah, maka kita tak buat tak balik lagi lah. Ya, kalau kita masuk neraka ni ada tiga perkara menyebabkan kita masuk neraka. Samyang, tipin sahid penhe, haiเราได้เข้านรกมีสามอย่างถ้าเราขจัดสามอย่างนี้ได้เราจะได้เข้าสวรรค์ Kalau kita boleh mengatasi tiga perkara ini, kita boleh masuk syurga. Yang pertama saat itu, nah, setan dah ajak kita masuk neraka. Nana hari nana menik khanas dia ni. Nah, khanas ni mana? Duduk nusu bagi kita tolak dia bangun, bagi kita masuk neraka dia tidur. Nusu bagi kita tolak dia tekan. Nah, bila bagi kita on air nah, maka dia mengatasi, dia ketekan. Nah, dia tekan saja. Sebab dia ni setan ni dia nak rangkai orang on air. Kalau orang kem-kem dia rangkai ni kan. Kau macam Nabi kem-kem, kau rangkai ni kan. Dia nak gitu buat, nak gelak tak boleh, nak tipu tak boleh. Baya dia rangkai, dia gitu buat benda tak malak ni, ajak benda tak malak pada orang halmuh kau tiap ada. Itu cerita setan. Bila orang panggil bulan Ramadan ni Tuhan tolong kita, dia ikat setan, ikat sungguh setan. Tak boleh nak berlepas dia. Tak nak berbaik, kurang setan. Nak main tipu kita tak boleh sekibok lah setan ni. Habis rasa Tuhan kacat. Benda orang panggil nak menyebab sahid hak masuk neraka. Yang kedua pula sahid hak nak kita masuk neraka ni, iaitu dunia. ความโลภ tamak halaba pada dunia. Nah, ความโลภ kita nak dunia ni
menyebabkan kita boleh buat segala-gala benda. Hak haram pun boleh kita boleh ambil. Sebab nak dunia doa ni belar haram. Asalkan boleh sudah. Kita boleh langgar perintah Allah kerana dunia. Kerana tomok dunia ni boleh langgar perintah Allah. Ini so nak buat kita masuk neraka. Bila kita panggil boleh kontrol dunia ni, Bang Abdul Rahman bin Auf, supaya dengan segala-gala orang saat ni tu, orang mukmin ni, orang kaya tu, dia boleh kontrol. Harta dia saat ni tu boleh jaga, boleh balik hancur. Kami kena dengan Islam. Ini tak apa. Macam korang ni kaya juga tapi balik hancurkan dia. Salah dengan Islam. Tak saya turut. Peratur Islam dah balik hancurkan subsin dia tu, menyebabkan dia ni Allah masuk neraka dia. Ayat katanya menyebabkan masuk neraka saat itu dunia. Bila puasa ni Tuhan kita nampak kata dunia ni sempit, benda main neraka kan nak banding dengan akhirat. Nampak kata benda ni tamada mak main neraka. Supaya ngasih kaya kan nak banding akhirat. Sebab apa? Kita buat ambil yak pagi, fajar hingga sampai jatuh matahari. Cuma wela orang panggil cak fajar tu tawan tu ding. Data fajar yang jatuh matahari ni, kita tidak boleh orang panggil dia nak makan dengan sedap-sedap. Walau kita ada hutang banyak sekali, walau dia ada pekat raja, orang mukmin lah, kita kecek ni pekat raja, pekat orang kaya, ikut nak makan ke apa dia, boleh nak makan. Tapi hari tu tengok tak boleh makan. Nak ning ya. Ada hutang panggil. Banyak-banyak mana pun nak pergi makan kenyai pada hari bulan Ramadan tak boleh makan. Tak ada harga juga. Jadi mikir situ, mikir kata macam ni. Pas dia buka puasa pak, balik wataman. Makan sikit. Kenyai lah, tak boleh ke. Kenyai pak saya tak pakai habis lah. Adanya anak bagi marilah benda sedap setara mana tak sirah. Itu yang dunia hanya tu ya dunia. Muka panggil benda yang supaya kita tak mikir khayal tu dak banyak tu lah dunia. Care apa dengan dunia. Sebab tu Tuhan nak kita mikir kata dunia ni benda kecil mana lah. Kan nak banding dengan akhirat tu Nabi kata sebelah sayap nyamuk tu pun putih dunia ni tak ada lagi nak banding dengan akhirat. Banding dengan hadis Nabi lagi, nak banding dunia sutir saat ni tu, kita celup air dalam laut, lekat macam di tangan kita, tu dunia. Duduk dalam laut semua tu akhirat. Nak banding berarti banyak kelebihan akhirat. Ayat katanya pada semaya subuh 2 rakaat, Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia sutir dunia ni. Masa al-barih ada dunia ni. Pak orang masuk syurga akhir sekali. Masuk neraka dulu. Masuk neraka nak basuh nak lepas tu baik. Masuk dalam syurga ni dah berapi lagi. Ambil air dalam kolam tu. Jiru. Tumbuh semula. Semacam tumbuh kayu. Tumbuh semula jadi manusia. Duduk dalam syurga ni, Tuhan wik dia ni lebih banyak daripada 10 T dunia ni. 10 T dunia. Kalau masuk awal-awal dalam syurga tak nak kira lah. Tak banyak mana nak tahu. Jadi nak ayat tanya bila banding situ pak, Allah sikit yang kita nampak besar tu. Jadi orang besar dunia tu kali. Nama sahlu dunia saat itu asal boleh kontrol. Kita ada atas dunia lah. Ada kita ada bawah dunia, Dia hamba dunia. Jadi hamba dunia semata. Semaya pun tak ada. Jadi hamba dunia. Ngaji pun tak ada. Dia hamba dunia. Awak amal pun tak ada. Jadi hamba dunia. Kejar lah kira. Kejar udah fajar lah kira. Ada. Nak pergi pada orang panggil menghadap pada Allah SWT itu. Sebab kita rasa besar. Bila di situ sana itu, cik. Cik dunia. Kita boleh kontrol atas dunia ni, pasal dunia kita besar. Kita besar boleh hamba Allah SWT. Ambil dunia ni buat Allah kita.
Bukan kita ada alat pada dunia, ada kita dunia buat alat pada kita. Waktu tu ayat tu satu benda yang perlu. Nah, didapati dengan bulan pada bulan Ramadan. Dua, Tuhan berkacat orang panggil. Nah, neraka daripada diri kita saat itu dengan tengok kepada dunia ni kecil. Lepas tu setan kena tambah. Yang tiga, nafsu kita. Nafsu kita ni besar sekali nak bawa pada masuk neraka. Puasa nak tu nak ni turut semata ikut nafsu nak. Bila Ramadan ni tak boleh turut. Jadi nak makan tak boleh makan, nak buat benda tak boleh, tak boleh buat benda tak boleh. Tu dengan sabar. Dengan sabar. Tu bila kita sabar ni, lawamah dia naik tinggi masuk gan. Orang sabar ni gan yang lawamah masuk senang. Bila satu berlaku satu karapak ni, orang tak ada sabar. Biasa bengi, marah dah. Tak ada sifat sabar. Mana amarah besok tinggi sak naik. Lawamah turun rendah. Bila sabar naik pak, lawamah naik tinggi. Amarah besok turun. Sebab tu bila Ramadan ni banyak manusia ni sabar. Bila sabar saat itu, maka dia akan dapat ganjaran banyak daripada Allah SWT. Penuhkan orang panggil dia daripada orang panggil harta-harta untuk masuk syurga. Jadi ayat katanya, 3 perkara tadi itu mari sebab bila puasa ni, jadi menyebabkan kita ni jauh daripada neraka. Sebab itulah Tuhan jamin dalam Quran. Jamin dalam hadis. Kata Tuhan saat itu nak bagi rahmat pada orang puasa yang ikhlas hati saat itu. Dia dapat orang panggil syurga Allah SWT. Amalan boleh masuk syurga, menjauh daripada neraka, merdeka dari neraka. Tu mari dah puasa neraka tu. Jadi nak katanya kita boleh jauh diri kita daripada tu nafsu jahat, jauh dari kita daripada besar dunia, dan juga setan jauh daripada dia sebab dia kena tambah. Tiga perkara ni menyebabkan kita tak kena masuk neraka, dapat syurga Allah SWT. Itulah dia panggil bulan Ramadan. Sebab tu isi bulan Ramadan tu gapo kata kita nak buat cakap gapo kata tu, insya-Allah kita orang tua belah mana ni kita ngaji sekali lagi sebenarnya. Ni kita nak wayak kata kita nak tamrak Ramadan tu biar dimulai. Nawai tu kita lah kita tahan ni, walau kita tahan papa kita tamrak betul-betul, tapi tahan ni nak tamrak biar dimulai semua insya-Allah. Kita diberkati oleh Allah SWT. Aku qala hadza wa astaghfirullah wa lakum wa qawtu amri Allah. Innallaha basirun ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.